Okey, kita sambung sikit berkaitan dengan syarat al-aqidah ini, iaitu al-milk. Ustaz nak tambah sedikit, iaitu al-milku an yakuna al-muajir malikan lil manfaah. Maksud dia macam ni, lebih kurang. Seseorang itu tak semestinya dia memiliki rumah. Okey, tak semestinya dia tuan rumah baru dia boleh sewa rumah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sewa satu rumah, maka dia adalah memiliki manfaat. Maka dia boleh sewa kepada orang lain. Sebab dalam syarat ni disebut ayakunal muajir malika lil manfaah. Itu maksud dia, sewa atas sewa dalam mazhab Syafi'i dibenarkan dengan syarat-syarat tertentulah. Ustaz sewa rumah pada orang lain. Jadi ustaz pemilik rumah, pemilik manfaat rumah tersebut. Ustaz bukan pemilik rumah. Ustaz ialah pemilik manfaat rumah tersebut. Boleh tak ustaz sewa kepada orang lain? Boleh. Boleh untuk ustaz sewa pula kepada orang lain. Sebab ketika ustaz sewa kepada orang lain, ustaz jadi muajir. Ustaz memiliki manfaat tersebut. Okay? Walaupun ustaz bukan tuan rumah, tapi ustaz memiliki manfaat rumah tersebut sebab ustaz bayar sewa kepada tuan rumah bulan-bulan. Jadi ustaz ialah orang yang memiliki manfaat tersebut. Ianya berbeza dengan orang yang pinjam. Pinjam barang. Pinjam barang dia tak bayar. Okey, jadi dia tidak boleh sewa kepada orang lain sebab dia tidak memiliki barang dan tidak memiliki manfaat barang tersebut. Okey. Okey, kita pergi pula kepada syarat yang kedua, iaitu syarat sirah. Okey, syarat bagi rukun yang kedua iaitu syarat sirah, ada 3. Yang pertama ialah ittisal. Ittisal ni sama huraian dia macam bab al-bait, iaitu mestilah lafaz ijab dan qabul itu tidak ada pemisah. Apabila al-muajir melafazkan lafaz ijab, maka terus disambut oleh al-mustajir dengan lafaz qabul. Tidak ada pemisah sama ada as-sukut, diam yang lama, ataupun kalamul ajnabi, iaitu perkataan ataupun ucapan yang tidak ada kaitan dengan akad sewa. Okay, ini sudah terang dah. Yang kedua ialah al-muwafaqah. Muwafaqah maksud dia sepadan di antara lafaz ijab dengan qabul. Dari sudut harga, dari sudut tempoh. Okay? Contoh ustaz sewa rumah. Kontrak ustaz sewa rumah selama 6 bulan dengan bayaran setiap bulan ialah RM300. Maka mustajir pun lafaz qabulnya sama juga. Aku sewakan rumah ini selama 6 bulan dengan bayarannya sebulan RM300. Maksudnya sepadan di antara lafaz ijab dan qabul dari sudut tempoh, dari sudut harga dan lain-lain. Okey. Dan yang ketiga itu adamu ta'liq, iaitu tidak disyaratkan, tidak diikat dengan apa-apa syarat yang tidak munasabah. Contoh, Ustaz bagi contoh. Ustaz sewakan rumah ini tapi tak boleh guna sinki. Boleh tak? Akad begitu. Tak boleh lah sebab sinki itu ialah manfaat yang kita akan guna dalam rumah. Ustaz sewakan rumah ni dengan syarat tak boleh guna tandas ataupun tak boleh guna kipas. Itu dah pelik. Syarat yang tidak berkaitan dengan akad. Maka ia menafikan manfaat penyewa tersebut. Maka tidak boleh. Okey, maka tidak boleh. Maka banyak lagi lah huraian adamu ta'liq. Mungkin Ustaz akan terang dalam kelas nanti, insya-Allah. Okey. Bagi rukun yang ketiga iaitu al-ujrah, maka syaratnya ada 4. Ada 4. Okey, syaratnya ada 4. Okey, yang pertama ialah, apa itu yang pertama? Yang pertama ialah at-taqawum. Taqawum ni bernilai. Okey. Ingat, ujrah ialah bayaran sewa, bukan manfaat. Okey, ujrah ialah bayaran sewa. Kita mudah zaman sekarang ni, kita bayar guna duit. Maka duit itu ialah ujrah. Zaman dulu mungkin bukan guna duit. Maka Ustaz sebut di bawah ni, yang pertama mungkin duit, yang kedua mungkin manfaat. Ustaz sewakan rumah ni, Ustaz sewakan rumah ni kepada kamu dengan bayarannya ialah Ustaz boleh guna motor, boleh guna kereta, boleh dan sebagainya lah, manfaat-manfaat yang lain. Ustaz tak bagi contoh ni. Dan yang ketiga ialah mungkin gugur hak. Okey, Ustaz sewakan rumah ni kepada kamu dengan bayarannya ialah
hutang-hutang lama langsai. Nampak? Menggugurkan hutang, menggugurkan hak lah. Okay. Ustaz sewakan rumah ni dengan bayarannya ialah hutang-hutang lama ialah dilangsaikan menggunakan bayaran sewa ni. Okay, itu contoh. Maka ujrah ni ialah bayaran sewa. Kita upah orang cat, maka kita bayar duit. Duit tu mesti bernilai. Mesti sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dari sudut syarak dan uruf. Okey. Yang kedua ialah al-wilayah. Al-wilayah. Duit yang kita nak bayar tu mestilah duit kita. Ataupun di bawah kuasaan kita. Kita sebagai wakil, kita sebagai ejen bayar. Okey. Ini tak apa, ini pembincangan dia sedikit ya. Yang ketiga ialah al-ilmu. Maksud dia kita mengetahui bayaran sewa tersebut secara tunai ke, secara ansuran ke, okey, berapa ringgit, dolar ke, USD ke, okey, berapa jumlah dia, bayar bila, awal bulan ke, 5 bulan ke, hujung bulan ke. Jadi kita sepakat. Maksud dia bayaran sewa tersebut ataupun bayaran upah itu diketahui. Kalau upah tu bayar selepas habis kerja ke, bayar waktu tengah kerja ke, 15 bulan ke dan sebagainya, separuh kerja dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah al-qudratu ala taslim, iaitu bayaran itu boleh diserahkan. Bayaran itu mampu diserahkan. Okey, tidak ada halangan untuk serahkan. Okey. Aku sewakan rumah ini kepada kamu dengan bayarannya ialah 100 ekor burung yang berterbangan di langit. Tak boleh lah sebab tak mampu untuk diserahkan. Dan syarat yang keempat ialah, syarat bagi rukun yang keempat ialah al-manfaat. Okey, al-manfaat. Syarat ni ada 5. Okey, yang pertama ialah at-taqawum. Saya ringkaskanlah. Yang pertama ialah at-taqawum. Taqawum di sini ialah bernilai manfaat yang kita nak gunakan itu dari sudut syarak dan dari sudut uruf. Sewa kereta, sewa motor, kan? Sewa jam, sewa kipas, sewa kemah. Manfaat dia mesti ada. Dari sudut uruf, dari sudut syarak. Apa yang manfaat yang tak sesuai dari sudut uruf? Contoh, sewa kek. Untuk apa? Untuk cium. Ambil bau ya. Boleh tak? Tak boleh sebab tak ada manfaat. Okey, tak bernilai manfaat tersebut dari sudut syarak. Sewa apa? Sewa ulang. Saja sewa ulang nak buat pameran. Boleh tak? Tak boleh sebab tidak bernilai dari sudut syarak. Okey. Okey, yang kedua ialah al-qudratu ala taslim, iaitu manfaat yang kita nak berikan itu, servis itu mestilah boleh diserahkan. Okey. Kereta, motor itu boleh diserahkan. Tak bolehlah kereta tu kita tak beli lagi. Kereta tu duduk kat bank, kereta tu kena sita ke, tiba-tiba kita nak sewakan rumah ataupun kereta yang disita. Maka tak boleh lah sebab benda tu disita. Okey. Yang ketiga ialah husulul manfaat ala mustajir, iaitu manfaat itu dapat kepada penyewa ataupun kepada orang yang contoh ustaz upah orang cat rumah. Jadi apa manfaat yang ustaz dapat? Rumah ustaz cantik, dicat dengan warna-warni. Jadi manfaat tersebut dapat. Okey, ustaz naik Grab. Ustaz naik Grab. Jadi apa manfaat dia? Iaitu ustaz boleh sampai ke destinasi yang ustaz nak. Maka itu manfaat dia. Ustaz bayar untuk ustaz dapat, untuk ustaz sampai ke destinasi. Okey, husulul manfaat ala mustajir. Kalau Grab, maka ustaz yang naik itu sebagai mustajir, pemandu, dan pemilik Grab itu sebagai muajir. Faham? Yang keempat ialah adam istihlakul ain. Ni selalu naik, iaitu barang itu tidak lupus guna. Okey, tidak lupus habis. Selepas digunakan masih kekal zat dia, ain dia. Contoh sewa rumah, sewa kereta. Kereta tu masih ada selepas habis digunakan. Rumah tu masih sedia ada selepas habis kita sewa. Kipas itu ataupun kemah itu masih sedia ada walaupun selepas kita guna. Berbeza dengan kita sewa makanan. Boleh tak sewa kek? Kan? Kita mana boleh sewa kek sebab lepas kita makan, manfaat kita sewa kek untuk makan. Bila kita makan habis kek, maka kek tu dah lupus guna. Tak boleh dianggap sebagai adamu istihlakul ain. Buah, apa lagi? Benda-benda yang mudah rosak, maka tak boleh dianggap sebagai manfaat dalam bab ijarah. Dan yang terakhir al-ilmu. Al-ilmu samalah.
manfaat yang kita nak gunakan itu mestilah diketahui dari sudut berapa, kalau sewa rumah berapa bilik kan, rumah tu duduk di lorong mana, rumah tu semidi ke apa, rumah tu ada aircon ke, ada tile ke. Jadi semua itu dimaklumi. Kalau kita nak sewa kereta, kita nak guna kereta tu kereta jenis apa, Proton ke, Toyota ke, auto ke, manual ke, dia punya steering tu macam mana kan, road tax dia mati bila, pemilik dia siapa kan. Jadi kita kena tahu habis lah, sebab nanti kalau sangkut dengan polis ke JPJ kan nanti payah. Jadi semua tu mestilah dimaklumi. Okey, kalau kamu perasan syarat manfaat dengan syarat ujrah ni ada 3 persamaan, iaitu yang pertama at-taqawum, yang kedua al-qudrah ala taslim, yang ketiga ialah al-ilmu. Itu untuk mudahkan kamu. Yang berbeza manfaat dengan ujrah ialah husulul manfaah lil mustajir dan adamul istihlakul lil ain. Adamul istihlakul ain. Okey, itu saja. Kita sambung pada bab berikutnya dalam bab uqudut tabarruat. Wallahu a'lam.